Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, diciptakan sangkakala, lalu diberikan kepada Israfil, di mana dia meletakkannya pada mulutnya sambil memandangi kepada arasy dan menanti akan diperintah. Maknanya dah standby dah daripada mula cipta sangkakala tu, dah standby dah. Nak tiup tu nanti tu standby. Contoh dah ada dah. Kan? Dah letak dah pada mulut dia tu, tinggal nak tiup sambil dipandang pada arasy, tunggu order daripada Allah Taala. Kan Allah Taala kata okey, on. Kiamat ni. Baru tiup kan. Abu Hurairah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah itu sangkakala? Maka Rasulullah menjawab, ia tanduk dari nur. Aku tanya lagi, bagaimana dia? Menjawab, bulatan yang amat besar. Demi zat yang mengutusku dengan hak sebagai Nabi, besar bulatannya bagai lebarnya langit dan bumi. Ya Allah, bayangkan tu. Sangkakala yang nak dikena tiup ni, kan? Bulatannya lebar bagai langit dan bumi. Dia meniupnya 3 kali. Pertama, untuk dikejutkan. Kedua, untuk pengsan mati. Dan ketiga, untuk dibangkitkan kembali. Lalu roh-roh keluar bagaikan tumbuh-tumbuhan memenuhi langit dan bumi. Ia masuk ke dalam jasad dari lubang hidung. Kemudian Nabi bersabda, manakala Allah menghidupkan Jibril, Mikail dan Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada pagi ini dapat sekali lagi kita berada di dalam kuliah ilmu kita pada pagi ini setelah sekian lama. Dan banyak nak outstation tuan-tuan, pergi jumpa balik. Hari ini sambung bab 64, hari kiamat. Dirawikan bahawa Aisyah radhiyallahu anha bertanya, hai Rasulullah, apakah pada hari kiamat nanti seseorang ingat akan kekasihnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, iaitu di sisi mizan, sebelum ia tahu apakah ringan atau berat, ketika suhuf berterbangan, apakah diberikan kitabnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, dan ketika ular keluar dari neraka lalu melilit mereka dan berkata, aku ditugaskan kepada 3 orang. Orang yang berdoa kepada selain Allah, setiap penguasa yang zalim, dan seorang yang tidak beriman kepada hari hisab. Kemudian ular itu melilit mereka hingga melemparnya di tengah Jahannam yang mempunyai titian yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang, di mana manusia meniti di atasnya bagaikan peti menyambar dan seperti angin yang menghembus. Itu dia. Pada hari kiamat, gambaran yang macam itulah yang ditanya oleh Aisyah, adakah pada itu kita akan ingat pada kekasih kita, iaitu adakah kita ingat tak kita pada ketika itu pada Allah dan Rasul, kan? Iaitu di sisi mizan pertimbangan tu kan. Dan adakah kita dapat tangan kanan ke kitab kita kitab dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kalau tangan kanan ada harapan, ya. Dapat tangan kiri tu masalah lah tu. Dan ketika ular keluar, dia cari 3 orang saja. 3 jenis orang, iaitu pertamanya orang yang berdoa pada selain pada Allah. Dia berharap kepada apa kat dunia ni? Kat dunia ni dia tak berharap pada Allah, dia berharap kepada selain daripada Allah. Yang kedua, penguasa yang zalim. Dan yang ketiganya, orang yang tidak beriman pada hari hisab. Mana orang yang tak beriman pada kiamat. Relax dari dunia ni, dia tak ada apa-apa, kan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, diciptakan sangkakala, lalu diberikan kepada Israfil, di mana dia meletakkannya pada mulutnya sambil memandangi kepada arasy dan menanti akan diperintah. Maknanya dah standby dah daripada mula cipta sangkakala tu, dah standby dah. Nak tiup tu nanti tu standby. Contoh dah ada dah. Kan? Dah letak dah pada mulut dia tu, tinggal nak tiup sambil dipandang pada arasy, tunggu order daripada Allah Taala. Kan Allah Taala kata okey, on. Kiamat ni. Baru tiup, kan.
Abu Hurairah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah itu sangkakala? Maka Rasulullah menjawab, ia tanduk dari nur. Aku tanya lagi, bagaimana dia? Menjawab, bulatan yang amat besar. Demi zat yang mengutusku dengan hak sebagai Nabi, besar bulatannya bagai lebarnya langit dan bumi. Ya Allah, bayangkan tu. Sangkakala yang nak dikena tiup ni, kan? Bulatannya lebar bagai langit dan bumi. Dia meniupnya 3 kali. Pertama, untuk dikejutkan. Kedua, untuk pengsan mati. Dan ketiga, untuk dibangkitkan kembali. Lalu roh-roh keluar bagaikan tumbuh-tumbuhan memenuhi langit dan bumi. Ia masuk ke dalam jasad dari lubang hidung. Kemudian Nabi bersabda, manakala Allah menghidupkan Jibril, Mikail dan juga Israfil, mereka lalu menghampiri kubur Nabi SAW dengan membawa burak dari syurga. Nabi melihat pada Jibril lalu bertanya, wahai Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, inilah hari kiamat. Inilah hari malapetaka yang menggetarkan hati. Inilah hari hak itu. Nabi bertanya lagi, wahai Jibril, apakah yang diperbuat Allah terhadap umatku? Jibril menjawab, bergembiralah engkau. Sungguh kaulah orang yang di mana bumi terbuka untuknya. Dirawikan dari Abu Hurairah pula bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berkata, wahai sekalian jin dan manusia, sungguh aku telah berbuat kebaikan untukmu. Di manakah amalmu pada suhufmu? Siapakah mendapat kebaikan? Hendaklah dia memuji kepada Allah. Dan siapa menemukan selain itu? Hendaklah dia mencerca kepada dirinya sendiri. Tak ada siapa nak disalahkan pada ketika itu. Dan masa dah time, kan? Masa itulah baru menyesal. Dan ramailah yang menyesal. Kalau dia dapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Dapat masuk syurga. Kan? Tapi siapa yang dia telah dibawa kepada neraka, kan, amalan-amalannya tak cukup, banyak lagi dosa dia, maka begitu tak boleh nak salahkan orang lain. Yang nak dicerca itu adalah dirinya sendiri. Disebutkan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi di majlisnya dia membaca ayat, pada hari kiamat kami himpunkan orang-orang yang bertakwa kepada Yang Maha Pengasih sebagai perutusan, dan kami masukkan orang-orang yang berdosa itu ke dalam neraka dalam kehausan. Surah Maryam ayat 85 hingga 86. Maka dia lalu berkata, wahai manusia, kelak aku akan dibawa ke mahsyar beramai-ramai. Kau berdiri di hadapan Allah satu persatu, ditanya tentang perbuatanmu satu demi satu huruf. Para wali dibawa pada Ar-Rahman, dan orang yang derhaka diseret kepada siksaan Allah, dan mereka masuk neraka sambil meratap. Wahai saudaraku, di depanmu ada hari kira-kira 50,000 tahun dari apa telah dijanjikan padamu, iaitu hari kiamat, di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Hari ratapan dan penyesalan, hari penelitian, hari perhitungan, hari permintaan tanggungjawab, hari jeritan, hari yang hak, hari malapetaka yang menebarkan hati, hari dibangunkan kembali, hari di mana orang akan melihat apa diperbuatnya, hari beberapa muka jadi hitam, hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati selamat. Hari di mana permintaan maaf si zalim tidak lagi berguna. Dan bagi mereka laknat dan tempat yang amat buruk sekali, iaitu di neraka. Itu macam-macam gala tuan-tuan ya. Hari ratapan, hari penyesalan, hari penelitian tengok satu persatu, hari perhitungan, hari permintaan tanggungjawab, kan? Hari jeritan, menjorit, betul-betul kan, macam-macam siksaan yang nampak kan. Begitu juga hari dibangunkan kembali, hari malapetaka yang menebarkan hati dan sebagainya. Muqatil bin Sulaiman berkata, pada hari kiamat seluruh makhluk berdiri 100 tahun tanpa bicara. 100 tahun lagi bingung dalam kegelapan. 100 tahun lagi saling bertengkar di hadapan Tuhannya. Sungguh lama hari kiamat itu, 50,000 tahun. Namun orang mukmin yang beriman hanya melaluinya seperti dalam salat wajib yang sebentar sahaja. Itu kalau orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, belum berhenti langkah seseorang sebelum ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang jasadnya untuk apa dia rosakkan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. 4 perkara Allah Ta'ala tanya. Tentang nikmat, nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu.
Kemudian dirawikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW baginda bersabda, setiap nabi ada doa yang mustajab dan dijadikan doa itu di dunia. Sedangkan aku menyembunyikan doaku, yakni syafaatku pada hari kiamat. Nabi dia tak doa banyak. Ada satu kota nabi. Simpan doa tu dijadikan syafaat pada hari kiamat. Nabi yang ada syafaat tu, sebab bila disebutkan tentang kelebihan nabi-nabi ini, termasuklah kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kan Nabi jadi imam. Kan? Dia sampai di Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam, mengimamkan solat sunat, kan? Yang mana makmumnya para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan dalam kita tengok peristiwa Isra wal Mi'raj tu, Nabi Allah Taala beritahu, aku jadikan kan panji liwaul ham, yang mana kamu adalah ketuanya, kan kamu pegang panji tu dan semua orang akan berpaut kepadamu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Nabi je, ya, dia kenal umat dia akan selamatkan dengan syafaat Nabi. Nabi selamatkan gitu. Pertama, kan, dapat masuk syurga tanpa hisap. Kedua, Nabi selamatkan orang yang dalam neraka tu. Yang dah masuk dalam neraka dah, disebabkan ada sekelumit ni, kan, ada sebesar zarah ni, walaupun sikit ni, kan, sekelumitnya iman kita pada Allah dan Rasul, Nabi gunakan tu untuk selamatkan kita dalam neraka. Nabi pindahkan kita serta-merta masuk dalam syurga. Kalau sekelumit pun tak ada iman, tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Tentulah ayat dia. Kan? Itu pun tak ada, takkan sikit pun tak ada kan? Tentulah. Itu Nabi selamatkan kita. Itu disebut sebagai syafaat Nabi. Ada juga satu lagi, iaitu Nabi beri syafaat ni, salah satunya dapat keringanan di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan, tiga keadaan. Mudah-mudahan kita dapat lah tuan-tuan kan. Macam itulah, amin. Jadi nak bahagia dunia akhirat ni, manusia ni semua nak berjaya. Jadi salah satu ni petua sebelum kita sampai tadi, gambaran hari kiamat ni, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Yang hidup atas dunia ni, peganglah Quran dan hadis. Quran ni firman Allah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai perumpamaan hidup manusia di dunia. Maka siapa pegang teguh pada Quran dan Sunnah, dadanya saya selapang, bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Salah satu tanda dia dah mula tua, dan bila tua dia selalu hutang surau. Itu salah satu tanda. Confirm tak confirm, memang tak confirm ni lah, tapi tanda ada lah kan. Tak apa, pun ada boleh jadi masuk batu, tapi tak nampak lah tanda kan. Kena lah pergi surau, kena pergi masjid kan, macam tu. Jadi sekarang ni macam-macam bono-bono polik atas dunia kan, makin nak ujung. Makan kita tahu Nabi nampak orang perempuan tua yang pongkok 3 tu, Jibril kata itulah dia dunia, dah tua bona, dah tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua dunia kan, ni kan pula sekarang kan bono polik-polik tu banyak dah. Yang baru ni apa tu, yang berjoget nak makan makanan free tu kan, berjoget ni beryoyo. Yang berjoget tu pula perempuan pakai tudung lah tu. Orang ni bukan perempuan yang rambut perang yang pakai seksi-seksi ni. Hanya berjoget dia dengan orang putih tu. Bayangkan tuan-tuan. Polik betul. Si baik tak ada kat pasar mangan tu. Ya, berjoget dapat free kan. Dia suruh joget tu, dia joget. Dia nak bagi, dia tarik dia balik. Joget lagi, joget. Tengoklah dalam media sosial, carilah tuan-tuan. Beranyat tengoklah kan. Mengadu dia kepada ni kan. Orang dah mulalah pertikaikan hadis 40 pula tak boleh pula. Bawa ke sekolah. Kan. Kemudian apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan. Jadi kita ni satu cara lagi. Sebab apa bila kita buat tu? Sebab apa buat ni? Sebab Allah suruh. Kenapa tinggal ni? Sebab Allah larang. Jadi mudah-mudahan kan, hari kiamat tu kita ni buat benda yang Allah suruh. Tu jadi ada harapan kita masuk syurga kan. Allah Ta'ala larang, aku tak nak buat. Orang yang ikut perintah Allah, hati dia bahagia dan tenang.
Tapi orang yang langgar perintah Allah ni hati mengelota, tak tenang, risau. Kan? Contohlah macam orang beli nombor ekor lah, mana ada tenang. Pakai dia macam burung unta lah kan, pakai helmet ni, tutup cover, pakai mask. Takut orang nampak dia. Rosah gelisah. Nak beli nombor ekor. Susah hati. Baik maksiat memang susah hati. Kan? Memperbanyakkan rasa syukur dalam hidup. Itu rahsia. Salah satu nak bagi dunia akhirat, memperbanyakkanlah rasa syukur. Bukannya rezeki itu tak ada, tetapi syukur tu yang tak ada kadang-kadang. Rezeki ada dah. Sikitnya tak. Sikit pun ada ke tak ada? Ada. Jangan dipandang kecil nikmat tu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Kan? Maka demikianlah sebagai manusia, amalkan 3 perkara ni, iaitu berpegang teguh pada Quran dan hadis, jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya, dan memperbanyakkan rasa syukur dalam kehidupan. Barulah rasa tenang dalam hidup. Jadi manusia yang nak bahagia, perlu diingat segala sesuatu pasti memiliki tanda. Demikian pula lah bagi orang yang nak bahagia dunia akhirat, firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9. Yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Itu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, dan janji-janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyang. Maka rahsia nak mencapai ini, antaranya yang tadi yang dah sedarakan surah tu, jaga salat 5 waktu. Jangan membenci antara satu dengan yang lain. Kan? Alhamdulillah dah selesai dah pilihan raya. Kan? Cukup-cukup lah. Kan? Malaysia adalah negara yang paling rajin pilihan raya. Sekarang ni. Dia bukan apa rajin. Ni nak pilihan raya lagi. Bayangkan tu. Habis itu tahun depan dah mula dah Sabah Sarawak nak pilihan raya balik. Macam tu lah. Kan? Tak tahu harah. Kan? Jadi jangan membenci. Kita dengan kita ni elok tuan-tuan. Kan? Orang pun menyampah dengan politik. Sebab tu pilihan raya itu persentage mengundi pun tinggal 60% ni. Yang menang jangan perasan anda, yang kalah pun tak salah sedih mana. Tapi macam itulah keadaan. Tak lama sok orang undi 10 orang ni. Kau lah undi dia malas kan. Orang ni yang menang, orang tak menang kan. Orang malas tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin ni kena lah muhasabah diri. Ya? Bila orang dah tak berkenan tu bukan jadi elok, jadi tak elok. Yang ketiga, tunaikanlah zakat. Dalam ayat firman Allah tadi, tunaikanlah zakat. Sedekah wajib. Kemudian kompet tidak berkeluh kesah. Mungut hidup Doh panjang yang muncung tu. Aduh susah Banyak betul hal lama betul ceramah hari ni. Contoh. Dan ngantuk ni contoh lah. Contoh. Keluar ada surah orang elok sogan ni so. Ya. Tu sebab orang tanya saya kan berabut nak tarikh ceramah. Saya kata tak nak berabut ambil kuliah subuh kata kan. Kan kuliah subuh tak ada berabut dah. Okey. Tu saya kata saya besok malam tadi saya ceramah dekat Selayang. Besok ada kuliah dah. Dah, besok kuliah subuh tu. Surau Taman Purba, Ampangan, Somban. Taman Purba dah panggil Samsul Debat ni sebelum dia jadi Samsul Debat lagi. Tu yang act orang Taman Purba ni. Kita orang tak heran lah Samsul Debat kayak suara kita orang 2 minggu sekali. Ayat kan. Iya tuan-tuan. Sini fresh. Kuliah kat sini fresh. Kuliah baru. Kan? Jangan kita berkeluh kesah. Allah bagi cubaan, Allah bagi dugaan. Allah bagi dugaan kepada kita sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira pada orang yang sabar. Dan menjaga kemaluannya, maknanya pada hari ini
Kita tengok nak buat macam mana. Baru-baru ni saya ceramah tentang masalah rumah tangga masa kini. Kan? Keluarga masa kini. Sebelum kahwin lagi dah ada 3 masalah sebelum kahwin. Jangan cerita dah kahwin. Dah kahwin tu macam-macam lah kan. Sebelum kahwin dah ada 3 masalah. Pertama, tak mampu. Tak mampu. Apa maksud tak mampu? Tak mampu dari segi keuangan. Ya, tak mampu segi keuangan. Yang kedua, kan, tak layak kahwin. Tak layak kahwin. Macam mana lah tak layak tu? Jadi dia semua dari segi yang lain tu layak dah. Rupa-rupa ada satu syarat. Panih baran. Rupa-rupa banyak kes panih baran. Saya masuk forum tazkirah malam Jumaat tu, Dr. Nik Salida. Kan, dia kata orang yang panas baran ni tak layak kahwin. Haram hukum kahwin sebab dia buat mudarat ke orang perempuan. Ada tak perempuan panas baran? Dia sepak lelaki tu. Ada. Orang pangan tak ada lah macam tu. Kan? Ini contohlah. Dan yang ketiga, ikhtilat. Ya. Yang pertama tadi, masalah sebelum kahwin, tak mampu keuangan, tetapi dia dah tak mampu duit. Dimampukan dengan personal loan. Berapa ramai orang kahwin sebab personal loan. Dia fikir majlis kahwin ni. Dahlah pinjaman tu pula bukan pinjaman patuh syariah. Kan? Campur dengan riba, membina rumah tangga dengan duit campur dengan riba. Nampak tak? Nampak tak masalah bermula kat situ? Yang kedua, tadi, tak layak kahwin. Yang ketiga, masalah yang paling besar sekali, ikhtilat. Berapa banyak orang yang kahwin tak jaga hubungan sebelum kahwin. Lebih 50% pasangan yang berkahwin dah terlanjur. Dah buat macam-macam. Dah ke sana kemari. Tak pun yang perempuan tu dah pernah pun dengan lelaki lain, yang lelaki tu dah pernah dengan perempuan lain. Itulah masalah hari ni. Itu sebab jagalah elok-elok. Puih memahamkan orang dulu. Jaga lembu sekandang lagi senang kata. Payah bukan main payah jaga lembu tu. Saya camah kat ramuan Cina besar, kat lubuk Cina tu. Tu basah-basah ke bawah tu. Maghrib tu. Saya nak camah situ. Tahu tak siapa yang mengalau? 2 budak perempuan dekat tempek dekat lima. Budak perempuan. Anak yang lasak-lasak saya tanya. Saya terperanjat lah. Budak tu kecil je. Mengalau ke bawah. Itu lagi senang daripada bola seorang anak perempuan. Ada 2 contoh dekat satu peristiwa. Budak perempuan ada, kabau pun ada. Bayangkan. Rasa kabau tu lagi senang dia daripada budak yang mengalau kabau tu. Macam tu lah. Dia kata memang daripada kecil lagi memang dah diajar, mak ayah yang dah ajar budak ni. Lasak lah, dia pandai jaga. Kan? Macam tu lah. Rupa ikhtilat tak jaga. Lepas tu bila dah kahwin, dapat tahu pula. Bila dapat tahu pula, dah goncang rumah tangga. Kan? Masing-masing tahu buruknya, orang ni tahu buruknya. Macam tu lah. Bayangkan. Lepas kahwin jangan cerita lah. Panjang lagi lah. Kan? Panjang lagi. Jadi itulah nak beritahu. Kan? Itulah cabaran daripada hari ni. Bila ikhtilat tak jaga, kadang pandang ingat. Tu sebab mak, ayah kena jaga anak-anak. Kan? Kau keluar ke mana, jaga. Kau nak posan. Jangan biar pandai lah dia. Kata, jangan. Pergi hotel budget ni jumpa lah. 2 orang tu apa? Orang situ ya, pebuat kat hotel tu, berdua tu. Dah tak ada rumah ke? Yang mana memang belum serumah lagi. Begitu banyak. Yang dah kahwin pun banyak masalah kan. Risau belum kahwin. Bayangkan. Kan siapa yang ingat yang kes yang baru-baru ni, yang budak perempuan yang mengandung kena bolah perut tu. Kan? Yang kat Selangor tu lah. Kan? Budak lelaki yang buat tu budak sekolah agama.
Cakap apa? Dia bukan girlfriend dia pun. Boyfriend dia lain, perempuan ni. Yang lelaki ni girlfriend dia lain. Kayak tempek bakar tu, situlah tempek dia buat projek. Macam mana buat? Tak jaga. Sudah mengandung perempuan tu. Bayangkanlah rotak tu. Setan memang macam tu. Setan dengan iblis ni dihasut. Buat kan. Bila dah buat aku tak tahu tu. Tu setan macam tu kan cara kan. Dia hasut. Tu sudah aku tak tahu tu. Mula-mula kan ingat tak kisah yang saya share sebelum ni, bila marah macam mana dihasut lagi, kau buat lagi dia kata kan. Bayangkan budak lelaki tu boleh tikam paut budak perempuan tu. Lepas tu bolah pula paut budak tu. Keluarkan janin daripada dalam paut yang berusia 4 bulan tu. Keluarkan janin, buang kat parit. Lepas tu bakar budak perempuan tu. Tengok tak habis lagi. Esok pagi datang lagi buat petrol. Bakar lagi. Bayangkan. Pegawai adalah sahabat saya kata. Dia tanya lah. Dik, macam mana kau boleh buat? Entahlah, saya nekat dia kata. Tentulah budak tu. Baik macam mana? Kan berpunca daripada apa? Ikhtilat. Ikhtilat ni batas perhubungan tak jaga. Itu sebab ada sempadan ni baik-baik. Kadang ada orang tu persatuan. Berpersatuan. Kan? Kononnya baik sangat. Termasuklah apa ni orang yang berparti kan. Contohlah. Kan? Persatuan konon ni atas nama politik lah. Contohlah kan. Iya. Dah baik mana, rapat mana tuan-tuan. Ya kan? Bila pergi satu function, zap, laki orang, bini orang. Macam mana? Tu yang sampai yang paling tak boleh. Kita orang kata dalam bahasa orang pangan kata tu cannot brain lah. Itu kan. Sampai tak boleh fikir, bayang kek Makkah pun jadi. Macam mana tu? Kan? Kan betul gitu. Ya tak ya pula kita fikir siapa pula nak cek tiap-tiap bilik tu ramai-ramai orang. Betul juga kan. Itulah dia tuan-tuan. Bila dengar bunyi tu tahu tu yang kata kan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kan? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Memang kita dengar pun polik kisah kan. Tahu yang kek Seremban ni ada satu kan perempuan ni melahirkan anak luar nikah. Melahirkan anak luar nikah yang ketujuh dalam rumah. Anak luar nikah yang ketujuh. Semua hasil pada lelaki berbeza-beza 7 orang tu. Ustazah tu, kawan Ustazah tu dia berjaga pegawai di hospital lah. Dia khabar tanya, lah kenapa buat lagi? Yang ni dia dah janji nak tanggungjawab dah. Nah, bayangkan tu. Macam tak ada apa-apa kan. Apa nasib budak tu? Kan? Membesar, tahu abah atas siapa. Ya Allah, fikir tuan-tuan takut fikir kan. Memang takut. Zaman ni kan takut betul. Memang takut. La taqnatu. Dia kata qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Tu orang yang yang tukar jantina operate masuk operate tu buat live, tunjuklah ke orang. Ramai yang like pula tu, siap komen cantiknya. Orang Islam kita pula tu komen cantiknya. Cantiklah sis. Jantan tu sis apa? Kan? Orang yang komen tu macam tak beriman sama. Kan? Bayangkan tu. Berapa ramai tuan-tuan kat Thailand tu mati yang buat operate tu. Buang senapang. Dah elok ada senapang dibuang masa kecil dah elok sunat dah. Tak, dibuang terus. Buang tu pula banyak kes pendarahan tak berhenti. Lepas tu mati. Tapi dia dah sign dah. Dah sign kalau jadi apa-apa tak tanggungjawab. Memang campak humbat dia. Macam mana tanam tak ada? Tanam macam orang Islam kat kita ni. Bayangkan mati macam mana. Oh ya Allah.
Dia dah tahu macam tu. Buat ke? Buat. Sebab kata tadi kan, meratap. Hari itu dia meratap. Akhir kiamat, seorang hari yang meratap. Hari penyesalan. Menangis keluar air mata darah, kata Sayyidina Abu Bakar. Punya banyak air mata darah tu. Kalau letak perahu berlayar. Macam tu lah, menyesal kan. Jadi, macam saya kata tadi, datang surau, ada harapan. Kan? La taqnatu min rahmatillah dalam ayat surah Az-Zumar ayat 53. Kan? Pada yang melampaui batas atas diri mereka sendiri tadi, Allah Ta'ala beritahu, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seterusnya, sikap rendah hati. Sikap rendah hati, jangan berlagak atas dunia ni. Atau istilah orang Suamban, jangan jobo. Jangan jobo, belagak. Jangan. Kan? Sikap rendah hati. Tidak semua orang hidup dalam berkecukupan. Kalau diri kita tergolong dalam golongan berkecukupan, tanamkanlah sifat rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang merugikan. Ketujuh, selalulah memberi. Itu pun tanda-tanda nak bahagia dunia akhirat. Bersedekah banyak-banyak. Sedekah. Nampak tabung surau jangan lolap. Kan? Stay je tabung tu. Kan? Kadang-kadang bersawang tabung. Bilal buka tabung tu nak kira berapa. Tisu letak dalam tu. Ayo orang ni. Sah betul. Tapi tak apalah. Bagilah mana yang boleh bagi kan. Kan kat sini lah tu. Kat mana tu? Kat Labu kan. Poti bosi hilang. Gila tu. Borek tu bosi tu. Punya ikhtiar ni mencuri tu kan. Itulah. Profesional tu kan. Kemudian hindarilah permusuhan. Hindarilah permusuhan dengan sabar, syukur, ikhlas, redha dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Ingat tu. Surah Asy-Syura beritahu. Kerja akhirat, dunia pun cover. Dunia pun dapat. Kita kerja akhirat ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak bagi kereta. Anak bagi duit belanja. Anak bagi ni. Apik ya. Kan? Nah mak, kita orang belikan motor. Lah, susah ya kau. Apik motor. Makna dunia pun dapat. Kan? Mak tak ada bayar apa pun, pergi kuliah duha, pergi kuliah subuh, kan? Pergi ziarah orang meninggal, itulah mak bayar apa lagi. Tapi kalau kerja dunia, tak kerja akhirat, Allah akan bagi sikit je, sebahagian je daripada keuntungan dunia tu, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi nak mana? Kerjalah akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Jadi, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah lepas ni kita sambunglah bab 65. Harap janganlah lama nak cuti kan. Kebetulan tuan-tuan, semalam saya baru minggu lepas ni Johor, Kedah, Perak. Semalam semalam belah-belah KL lah, Selayang dengan Damansara. Pagi Damansara, petang Selayang, malam Selayang. Ni kan hari ni habisnya kan Star Fresh. Agro Park dengan Pilah tu ada apa? Ada perkampungan ilmu budak-budak nak esok, lepas tu naik flight Terengganu malam kam. Satu program Terengganu. Lepas tu balik semula naik flight lah. Tak terayo drive dah so. Baiklah kan. Lepas tu besok KL, lepas tu Perak. Macam tu lah. Tengoklah rasa-rasa ada lagi hujung minggu insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi itu saja dari saya. Sungguh baik itu datang dari Allah SWT. Berkurang itu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.